Zain tu, amalan ni, zikir dan juga amalan yang lain, kalau kita tak dapat buat tu tuan, adakah itu sebab kita banyak dosa tuan? Zikir Allah ke amalan-amalan lain kita tak boleh buat, atau kita boleh buat tapi tak sungguh-sungguh. Ini memanglah itu ada disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Kerana kata beliau, kalau seorang itu kotor dengan dosa, dia beramal, pertama susah nak beramal, berat nak beramal. Takdirnya boleh juga beramal, amalannya susah nak diterima oleh Allah dan susah dapat hidayah. Sebab itu sebelum beramal mestilah melakukan taubat, sebenar-benar taubat. Bila bertaubat baru beramal, maka amalan yang dilakukan ringan, mudah, dan mudah dapat hidayah daripada Allah dan mudah diterima. Dalam kitab Minhajul Abidin, muka-muka depan sudah ada Imam Ghazali disebut. Itu memang betul lah. Kalau dosa besar ada, memanglah seorang murid Imam Ishaq bukan saja berzikir, solat pun tak boleh. Masa suduk tu, bila solat, dia boleh solat, bacaan-bacaan lain boleh, tapi bila tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tak boleh. Tersekat. Dia cuba memang tak boleh. Nyebut asyhadu an la ilaha, tak boleh. Bila tak boleh, tentulah menangis. Macam mana? Sampailah 2-3 hari, rupanya dia telah melakukan dosa besar 10 tahun sebelum itu, dan dia rasa sudah bertobat, tapi dia tobat gaya sendiri. Jadi apabila orang ini tak boleh baca syahadah dalam tahiyat, ada tertekan. Akhirnya dia disuruh oleh Imam Ishaq bertobat, dan dia ceritakan apa dosa besar yang dilakukan itu. Dia bertobat. Itulah ketika dia bertobat itu, masa duduk istighfar dan berzikir, tiba-tiba dia rasa badan dia itu melayang ke atas langit, baju melayang. Dia tengok langit atas, tengok bawah jauh, tengok lagi ke atas, dia nampak seorang alim berjubah, berserban. Marah dia, kenapa engkau ikut aku? Engkau turun sana, jangan ikut aku. Dia pun terkejut, jatuh ke bawah. Dalam hati dia, ini aku sampai ke bumi nanti mesti aku hancur mati. Betul, dia pun terhempas ke bumi. Dia mengucap la ilaha illallah. Rupa-rupanya ketika dia berzikir itu, dia tersembam mukanya ke lantai. Sesudah itu barulah dia boleh baca tahiyat. Itu mungkin dijadikan panduan, taubatnya sudah diterima. Sebab itu dalam Islam, taubat mesti dipimpin. Bila taubat dipimpin, ada 2 kelebihan. Mudah diterima dan dapat pahala yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Lau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka wastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasuluh lawajadullaha tawwabar rahimah. Ya Muhammad, sekiranya mereka yang melakukan dosa, kerana dosa itu berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri, kerana mereka besok akan dimasukkan ke neraka, datang menemui engkau ya Muhammad, lalu mereka minta ampun kepada Allah di depanmu. Engkau juga sebagai Rasul, engkau minta keampunan untuk mereka. Nescaya mereka dapati Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Maknanya Tawwabah, Allah mudah terima taubatnya. Yang kedua, rahimah, akan dikurniakan kepada orang itu rahmat yang banyak. Memang betul. Inilah ayat yang menceritakan taubat terpimpin. Itu sangat baik. Tapi amalan orang-orang kita di Malaysia, bila dia nak taubat, dia pergi pergi umrah, dia taubat di Masjidil Haram, bagus juga. Tapi ada cara yang lebih baik lagi. Dia mestilah temui seorang ulama, nyatakan kesalahannya, dosanya, lalu minta orang alim ini memimpin taubatnya. Ini namakan taubat terpimpin. Tak salah saya ayat tadi dalam surah An-Nisa, ayat 64 ke ayat 46. Lau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfaralahumur rasuluh lawajadullaha tawwabar rahimah. Kan ada sahabat-sahabat yang melakukan dosa besar lalu bertobat menemui Nabi, akhirnya diampunkan oleh Allah. Ada cerita banyak yang berlaku zaman Rasulullah. Jadi itulah betul kerana dosa kita tu menyebabkan kita ngantuk lah, itulah, macam-macam.
Tapi makan banyak juga berat beribadat. Ya. Tapi lapar juga susah beribadat. Betul tak? Sebab itu orang sufi kata, siapa yang biasa makan banyak, tak makan banyak, dia letih, susah nak beribadat, maka makanlah banyak. Tapi dalam kitab Ihya tu memang dihuraikan oleh Imam Ghazali, yang makan banyak ni kalau bangsa Melayu lah, orang Asia Tenggara, makan memang tak banyak. Orang Melayu, orang Asia Tenggara yang makan banyak berbanding orang Arab. Orang Arab tu makan sikit. Kalau kita kata orang Arab tu makan sikit, orang Melayu dah ini banyak. Orang Arab makan memang banyak. Kalau siapa yang ada pengalaman dah, tengoklah orang Arab makan macam mana. Saya pergi haji tahun 82 daripada Madinah nak pergi Mekah, naik bas, berhenti restoran tepi jalan. Driver dengan konduktor bas yang mandu bas saya tu, dia makan nasi macam nasi minyak lah. Apa tu, mandi ke apa, satu dulang besar macam dulang kita, 2 orang. Ikannya tu macam ikan merah, ya, kepala ikan merah tu di hujung talam sini, ekornya di sana, ya, besarnya ikan tu. 2 orang boleh habis. Saya dah fikir, saya ini kalau orang Melayu 5 orang pun tak habis, 2 orang boleh habis tu. Jadi saya pun panggil kawan-kawan cari tengok driver kita. Itu pengalaman betul, depan-depan mata kita. Dia orang Melayu makan sikit, walaupun satu pinggan penuh, kita kata banyak. Orang Arab sikit. Adik ipar saya tu orang Arab mana Mesir. Makannya kita kalah. Ikan cecaru tu yang besar panjang macam ni, dia boleh makan 2 ekor. Kalau kita seekor, dia 4 orang pun okay. Dia 2 ekor, dia bakar, dia makan ikan. Satu ketika adik ipar saya ni, dia suka makan kambing. Saya duduk dengan berapa orang lah, saudara mara. Saudara saya ni bagi tahu saya, dia panggil saya abang saya, kita belikan dia kambing hari-hari banyak-banyak, biar nanti dia darah tinggi. Dia suka makan kambing, belilah banyak-banyak. Dia makan. Agak saya adalah 1-2 bulan, dia pening kepala. Hantar ke klinik, darah tinggi. Dia suruh kurang makan, baru kita cakap. Sebab itu orang sini makan daging, makan ikan sikit. Di Mesir sana cuaca kering, sini lembab, tak sesuai, baru dia faham. Cerita saya ni tu memang orang Arab tu makan banyak.